Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Bertemu kita pada Ramadan yang ke-25. Pejam celik sekejap je. Ya Allah, nak habis dah Ramadan. Okey, tuan-puan, kita dah masuk Ramadan yang ke-25 sekarang. Okey, dan secara tak langsung Kak Suzy juga dah 25 hari bersama tuan-puan, berkongsi ilmu-ilmu dan tips-tips keuangan, especially berkaitan dengan emas. Okey, Alhamdulillah, Kak Suzy harap sedikit sebanyak semua ini adalah terlekat nanti kan. Terlekat ilmu tu, tuan-puan rasa ada terkena dengan diri dan juga tuan-puan boleh amalkan, implement untuk diri sebab Kak Suzy ajar ni, okey, adalah antara tips-tips bagaimana untuk kita mengumpul kekayaan, menjana pendapatan, okey. Okey, jap kita settle sikit bagi dia adjust jauh sikit. Okey. Jadi tuan-puan, okey, topik kita hari ini. Hari ini Okey, hari ini saya pilih topik adalah bina kekayaan si anak. Dari kecil ni lagi. Macam mana kita nak bina kekayaan anak kita ni dari kecil ni lagi. Okey? Sebab anak kita ni walaupun kita kata alah dia kecil lagi, macam mana dia nak bina kekayaan, nak kumpul harta ke apa kan? Okey tuan-puan, jangan risau. Tuan-puan kena jadi ibu bapa yang bijak. Ibu bapa yang bijak untuk merancang juga masa depan untuk anak-anak tuan-puan. Jangan diajar mereka asal ada duit je semua pun habis dibelanjakan ke apa ke. Jangan. Okey, kita sebagai ibu bapa yang orang kata dah makan garam awal kan. Dah melayari kehidupan ni lama dari anak kita, maka kita harus ajar anak kita dari mereka kecil ni bagaimana untuk mereka mengumpul kekayaan sehingga membawa keuntungan di masa mereka besar nanti. InsyaAllah. Jadi, dianya adalah atas didikan kita, saranan kita sebagai ibu bapa. Dan kita juga sebagai ibu bapa, okey, sebab anak kita ni ada yang betul-betul kecil ni mesti tak nak fikir apa benda lagi kan. Diorang pun tak tahu benda kan. Jadi, saranan saya sebagai ibu bapa, kita rancang kekayaan anak kita ni dari sekarang. Okey? Tuan-puan kena jadi ibu bapa yang bijak kerana kita nak pastikan anak kita ni untuk di masa akan datang ataupun kita sendiri pun tak adalah menyesal di masa akan datang. Budak-budak, anak-anak kecil ni dia memang tak ingat benda lah. Okey? Tetapi kita sebagai ibu bapa, bagaimana untuk kita menguruskan keuangan mereka. Nanti bila mereka lihat dan mereka sedari dari kecil kita dah didik macam tu, bila mereka semakin besar, umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ke apa nanti, mereka akan lebih faham, mudah faham dan mereka boleh lakukannya sendiri nanti. Okey. So bagaimana untuk kita membina kekayaan anak kita sedari kecil ni? Okey. Ini terutama kalau kita tengok Melayu Okey, Melayu. Okey, minggu depan nak raya ni. Okey, insya-Allah sama ada hari Jumaat ni atau hari Sabtu ni kita nak raya kan? Okey. Dari hari raya ni apa dia berkait dengan apa selalu? Kalau raya ni. Dia berkait dengan apa? Mesti akan dapat ampau raya. Betul tak? Dia kalau keluarkan. Contoh ampau raya dulu. Ni apa yang ada depan kat Suzy lah sekarang okey. Dia pasti berkait dengan ampau raya. Nampak ni ampau raya ni. Okey. Jadi tuan-puan, kita buat selang-seli sikit. Contohlah ni ampau raya. Jadi anak-anak kita kalau hari raya pasti berkait dengan mereka akan dapat sampul raya. So, dalam sampul raya ni biasanya dalam sampul ni akan ada duit. Betul tak?
Makcik bagi, pakcik bagi, sepupu lah, mak ayah pun bagi sama, atuk nenek dia bagi, kawan-kawan kita kalau kita pergi beraya bagi, pergi jalan rumah jiran bagi, ampau raya. Lagi mana jalan-jalan mana lagi semualah bagi duit raya kan. Jadi secara tak langsung anak-anak kita dah mengumpul keuangan mereka dari kecil. Kalau bagi keluarga yang have kita panggil have. Okey, di kalangan keluarga yang mempunyai saudara mara ataupun mungkin kawan-kawan mereka, okey, berjalan rezeki si anak tu nanti berjalan raya tak mustahil. Ada yang sampai boleh dapat beratus-ratus ringgit. Mungkin ada di kawasan-kawasan certain area. Mungkin kalau berjalan-jalan tu budak-budak ni pun rajin pergi collect duit raya ke apa, okey, adalah dapat berpuluh-puluh ringgit. Okey, tak kisah. Malah ada juga anak-anak, okey, anak-anak pergi jalan raya, ni lagilah have level tinggi. Okey, si anak boleh kumpul duit raya mereka sampai jumlah ribu-ribu. Ada ke? Okey, jawapannya ada tuan-tuan. Ada. Sebab sekarang ni orang kadang-kadang betul orang ada duit ke makcik pakcik ke apa ke nak bagi kan, ataupun lagi lah kadang-kadang kita ni anak first, anak kecil lagi yang ada yang baru lahir ke, anak kecil atau kawan-kawan ramai lama tak jumpa ke. Okey. Okey, kawan-kawan kita tengok, kau ada orang bersalin hari tu, minta maaf lah, tak sempat lah apa benda ke benda. Nak ambil duit raya untuk si anak. Dalam ni ada berapa? RM100. Dalam ni ada berapa? RM200. Ya, ada tuan-puan ada Jadi, okey, apa yang tuan-puan perlu buat dengan duit raya si anak? Okey, simpan. Okay, ada orang kata, alright, saya akan simpan dalam akaun tabung haji. Okay, betul, boleh juga. Simpan dalam akaun bank mereka. Adalah akaun yang skim kanak-kanak lah ke apa kan. Boleh juga, tak ada masalah. Beli anak mainan apa saja yang mereka nak, keinginan selama ni. Ataupun kita yang teringin ni. Ada tak kan? Ada parent kan? Parent yang teringin. Okay, tapi bila anak ni dapat duit raya, kita yang beli guna duit raya anak tu apa benda yang kita teringin. Sebagai contoh apa benda teringin lah. Jangan saya fikir. Contoh. Jangan kecil hati tau. Contohlah nak stroller canggih yang boleh pusing-pusing macam rollerblade ke apa. Contoh. Okey. Jadi kita pula teringin tengok duit raya anak banyak. Okey ni boleh beli stroller. Okey tuan-puan, hati-hati dan Kak Susi harap tuan-puan bertindaklah. Gunakanlah duit raya anak-anak tu dengan bijak. Kita janganlah kalau anak tu dapat duit raya ni apa semua kita terus gunakan. Jangan sesekali macam tu. Sebab okey, satu, duit raya ni adalah hak anak-anak sebenarnya, bukan hak kita. Susu dia aku yang beli. Baju dia aku yang beli, mak ayah yang beli. Itu tanggungjawab kita sebagai mak ayah. Tetapi kalau anak-anak kita ni dapat duit raya, ini adalah hak anak-anak kita. Janganlah sesekali kita mengambil hak anak-anak kita. Ini kadang-kadang banyak berlaku ibu bapa salah faham. Jadi suka untuk saya nasihatkan, kalau anak-anak kita dah dapat duit raya banyak tu nanti, okey, gunakan dan buat tindakan yang bijak. Hai Mak De, anak saudara saya tengok. Hai, ini siapa ni? Akilah ke? Okey. So, ni dari YouTube, Cik Zulfahmi dia cakap, kita tukar kepada emas. Ya, betul. Okey. So, kita dah dapat duit raya anak-anak ni nanti. Ariana, okey Kak Nana. Hai Kak Nana. Okey. So, kita dah dapat duit raya anak-anak. Okey, dah dapat duit raya anak-anak ni. Okey, saya memang ingin hari ni memang saya nak bagi tahu untuk sarankan kepada tuan-puan supaya tukarlah duit raya anak-anak ni kepada emas.
simpanan emas. Kenapa? Okey, kan saya kata duit raya anak ni adalah hak anak-anak kita. Kita jangan ajar anak-anak kita, okey duit raya dah dapat banyak, korang boleh pilih apa saja barang yang korang nak, gunakan beli. Pandai-pandailah sendiri guna. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak Nana. Like banyak-banyak. Okey. Okey. Jadi, kita gunakan, kita ajar anak-anak kita untuk terus menabung, menyimpan dari sekarang. Okey, kita jangan terus sentiasa menggalakkan anak-anak kita, dapat duit raya, okey korang dah dapat duit raya ni, korang nak apa saja barang belilah. Pakailah duit raya tu. Boleh, tetapi kita limitkan. Okey, kalau katakan duit raya tu mungkin kita limitkan dalam 20 ke 30% sahaja untuk mereka belanjakan. 80 ataupun 70% lagi kena simpan. Kita kena latih mereka untuk simpan. Sebab kita kena ingat untuk kehidupan akan datang. Okey, kita nak bina kekayaan mereka akan datang. Kita nak pastikan mungkin akan datang secara tak langsung duit raya mereka ni boleh digunakan pada masa depan mereka nanti. Pada masa depan mereka nanti, mungkin untuk education mereka nanti. Dan kenapa kena simpan emas? Kenapa kena simpan emas? Okey, ini yang Kak Suzy nak beritahu ni, kenapa kita kena simpan emas. Okey, alright. Kak Suzy tengah buka satu analisis. Okey, analisis harga emas menunjukkan dalam masa 20 tahun, okey, harga emas melonjak naik sehingga 626%. 626%. 6 kali ganda, tuan-puan. Tuan-puan bayangkanlah sekarang harga emas RM300. 6 kali ganda. Bermakna 20 tahun akan datang, harga emas yang RM300 1 gram ni, okey, berapa harga? Kalau betul statistik sentiasa kekal 600% ni 20 tahun akan datang, maknanya naik 6 kali ganda. Jadi 3 kali 6 lebih kurang 1,800 segram. Tinggi tak? Harga sekarang yang kita rasa RM300 segram ni pun kita rasa tinggi. Lagilah pula 20 tahun akan datang, harga emas 1 gram 1,800. Nanti boleh cakap lah, Kak Suzy, takkanlah harga emas 1,800 segram. Saya beli hak gelang ni 10 gram pun 1,800 lah tu. Tu tuan-puan bila tuan-puan beli tu? Kalau gelang tu 10 gram 1,800 tu. Okey? 5 tahun dulu kan? 8 tahun dulu kan? Sekarang harga emas dah 300 tuan-puan. Ya, harap maklum. Ni untuk makluman. Nak bagi tahu ni, harga emas dah makin naik. Tak percaya pergi kedai emas. Okey? Jadi kenapa kita kena simpan emas? Tuan-puan lihat sini. Dalam masa 20 tahun kenaikan emas boleh naik sehingga 600% lebih. Jadi bayangkan kalau 10 tahun, kita ambil 10 tahun. 10 tahun kurang lebih naik 30%. 30% lah. 300%. Tinggi juga. Okey, 10 tahun 300%. Bermakna kenaikan kurang lebih setahun adalah 30%. Ini satu pelaburan yang sangat bagus. Jadi, suka untuk Kak Suzy sarankan, tuan-puan bila dah dapat duit raya anak-anak kali ni, okey, tuan-puan tukarkan terus jadi emas. Untuk sementara kalau anak-anak kita ni, kita tak payah lagi ambil emas fizikal ke apa. Kalau belum cukup okey, kalau dah cukup, tuan-puan boleh terus tukarkan mereka ambil dua emas fizikal. Tak ada masalah. Simpanlah bagi mereka satu, supaya mereka nanti bila makin besar kata, ni duit raya tahun 2023. Ni nanti duit raya tahun 2024. 1 gram. Tak ada masalah.
tuan akan boleh sentiasa lihat nanti duit raya diorang terus kekal ada. Dan mereka juga apabila mereka grow besar, mereka akan cakap, oh ni duit raya contoh macam anak saya Ila kan. Duit raya Ila tahun 2010 ni mami. Ni 2011, ni 2012, 2013. Dia boleh baca pula lagi dan dia kata, ni betul ke? Wah, baguslah mami beli dulu cantiknya. Nampak? Okey? Dan setiap emas yang kita kumpul ni, ingat emas, ada emas kerana ada duit. Ada emas kerana ada duit. Jadi, kita kumpul mereka duit yang berupa emas. Kalau kita kumpul, kita dah kumpul, dah letak dalam tabung haji ASB. Tuan-puan, ASB, tabung haji sekarang, berapa je dividen yang boleh dibagi? 4-5% je kan? Kita pun simpan lama untuk anak kita dalam akaun tersebut kan? Okay? Jadi, why not tuan-puan ubah cara? Kalau tuan-puan tak pernah selama ni tukar cara simpan anak, simpan je kupu-kupu dalam akaun tabung haji tu ke, kupu-kupu dalam akaun ASB ke, ataupun akaun-akaun kanak-kanak yang ditawarkan oleh bank-bank, mana-mana bank. Okay? Tukar kali ni. Kenapa Kak Su kata tukar? Sebab keuntungan emas untuk long term lagi tinggi dari kita simpan wang kertas, wang tunai di bank. Jadi, masa ni lah yang kita nak grab opportunity ni. Beli hari ni, it's okay. Harga hari ni sekarang lebih kurang dah 300 lebih. Harga hari ni dah RM305. Tak ada masalah. Mungkin lepas raya nanti harga naik RM310. Tak apa, beli saja. Janji kita dah selamatkan duit anak kita, dah jadi emas. Kita kumpul kekayaan mereka. Apabila dah jadi emas, ingat, ini hak mutlak anak kita. Nampak? Jadi bagaimana untuk kita beli emas ni? Okey, dia ada dua cara. Satu, kita boleh beli terus emas fizikal macam ni kalau nak buat album untuk mereka nanti. Okey, tak apa, buat je album, beli saja emas fizikal, tunjuk saja setiap tahun emas 1 gram, 1 gram, 1 gram edisi raya diorang ke, ataupun sepanjang setahun tu mereka pun ada dapat pendapatan income, atau makcik-pakcik rajin bagi diorang ke, atau kita memang every month menyimpan untuk menabung mereka kan. Tak kisah. Tapi yang sini Kak Sri nak tekankan khusus untuk edisi kali ni raya. Duit raya. Kali ni sebenarnya topik Kak Sri lebih kepada khusus untuk duit raya ni. Preparation. Ni 5 hari lagi nak raya insya-Allah kan. Jadi preparation. Ingat, anak-anak dapat duit raya nanti, kita nasihatkan mereka, okey nanti kita beli emas. Budak-budak pun akan seronok. Okey, seronok, mereka akan gembira. Kan Kak Sri kata tadi, tak apa, bagi sikit untuk mereka beli permainan kalau mereka kepingin. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita habiskan semua duit mereka, kita beli mainan ke, beli barang-barang yang pakai buang habis semua. Jangan. Rugi. Okay. Jadi, bagaimana cara? Okey, yang pertama kita boleh terus beli emas fizikal. Tak ada masalah. Katakanlah duit raya anak kita RM250 sahaja. Okey? Alah Kak Susi tak cukup pun nak beli emas. Okey? Alright, Kak Susi bagi cadangan Okey. Kalau 250, katakanlah harga emas ni segram, katakanlah 300 lebih, 320. Tengoklah harga 340 ke kan? Okey. Satu, tuan-puan boleh top up. Okey, tuan-puan boleh top up. Sebagai ibu bapa, tuan-puan apa salahnya top up untuk anak? Ke untuk orang lain pun. Tuan-puan top up lah. At least anak dah dapat duit raya dia yang sepenuhnya pada tahun tersebut, tahun ini. Itu satu, tuan-puan boleh top up kan? Okey, yang kedua. Tuan-puan boleh ambil mana simpanan yang tuan-puan dah simpan dalam tabung haji atau ASB atau mana-mana bank yang sebelum ni kan. Okey, tuan-puan ambil duit sedikit tersebut dari akaun tu, top up. Beli juga emas. Cukupkan 1 gram. Nampak? Okey? Dan cara
Cara yang ketiga, katakanlah memang ada 250, tuan-puan tak nak kacau duit mana-mana, okey, tuan-puan boleh terus simpan dalam akaun emas Gap. Buka terus akaun emas Gap untuk anak-anak. Buka terus, tak payah nak tangguh-tangguh lagi. Buka terus akaun emas Gap untuk anak-anak supaya anak-anak kita dah ada akaun sedari kecil. Nanti bila-bila masa ataupun memang kita every month nak top up untuk anak-anak kita, top up lah RM100 ke minimum. Okay? Kalau ada lebih, top up lah RM100.5. Dia biasa raya ni kan dia akan dapat kalau pengalaman saya tengok dan tergantung juga pada kawan-kawan mak ayah. Okay? Raya Cina Cina pula. Raya haji, raya puasa, okey. Aidilfitri, okey, akan dapat budak-budak akan dapat duit raya kan. Okey. Satu lagi raya Aidiladha, dia tergantung. Okey, tergantung. Ada tertakluk ada yang memang pergi mana-mana rumah orang, ada memang mereka ada lagi masih bagi duit raya. Tertakluk Lepas tu bila lagi kita boleh kumpul antara duit anak-anak okay, kadang-kadang kalau kita buat birthday anak kita birthday anak, kita jemput kawan-kawan ke apa kan, buat kenduri kecil-kecilan, that time kadang-kadang dapat juga lagi. Bagi anak yang baru lahir, biasanya ketika akikah dia dapat juga duit lagi. Tuan-puan cuba fikir balik, ingat balik, mana pergi duit anak-anak kita yang masa majlis-majlis tersebut. Dan satu lagi kalau kawan-kawan mak ayah dia ramai di kalangan Chinese sometimes Chinese New Year kita pergi jalan rumah kawan-kawan Chinese ni, dapat ampau lagi, dapat duit lagi. Nampak? Okey? Selain daripada yang bulanan yang memang kita dah allocate untuk buat simpanan mereka. Betul tak? Madu bila nak buat kuih raya. Sekejap Madu buat live dulu. Lepas ni okey. Tu anak buah. Okey. So alright. Jadi tuan-puan, Kak Suri dah bagi saranan. Buatlah simpanan anak-anak dari hari ini. Kalau tuan-puan dengar nasihat saya lah, katakanlah dah dari 4 tahun, 5 tahun lepas dah Kak Suji ni, harga emas dari bawah RM200 segram. Bawah RM200 segram tuan-puan. Berapa kali raya dah kita ni? Kalau 4 tahun lepas 4 kali raya dah. Kalau 5 tahun lepas 5 kali raya dah. Okey, harga emas dari bawah RM200 dari yang saya selalu sebut-sebut sebelum ni. Saya selalu ajar, saya selalu ajak kan. Okey, sekarang harga dah 300 lebih. 200 dia sekejap jadi lalu. Berapa tahun je? 3 tahun je. Okey, dia pegang harga 200 lebih 3 tahun je lebih kurang. 2020, 21, 22. 23 ni okey, dia dah start dari bulan ni lah. Okey, bulan 4 ni dah start naik harga dah ke 300. Jadi 3 tahun saja dia pegang harga 200. Okey, tak mustahil ada pakar menganalisis harga emas nanti boleh melonjak sehingga RM500 segram. Tuan-puan bayangkanlah tuan-puan simpan duit dan bina kekayaan anak-anak tuan-puan dari mereka kecil ni. Sekarang ni walaupun kata harga 300 mahal, nanti harga 500 pun lagi mahal. Naik lagi 600 mahal. Nampak? So, kita nak tuan-puan bertindaklah sekarang. Tindak sekarang. Okey, ingat. Right. So ingat, lepas dapat anak-anak raya nanti, tunggu lepas raya nanti. Okey, raya nanti kumpul duit raya anak-anak. Buatlah tindakan yang bijak. Buka akaun emas mereka. Jangan buka akaun duit di bank tu. Payah.
Kenapa Kak Suci berani cakap macam ni? Sebab keuntungannya lebih tuan-puan. Emas ni adalah aset yang betul, aset yang berharga. Tuan-puan simpan sampai bila-bila pun, emas ni sentiasa laku sepanjang zaman. Okay? Instead of tuan-puan selama ni dah simpan dekat bank tu, okay, kalau dah ada dekat bank tu pun, Kak Suci nasihatkan pun, boleh keluarkan sedikit duit dari bank tu, tukar jadi emas. Tuan-puan tunggu 5 tahun akan datang, tengok 10 tahun akan datang, bagaimana simpanan anak-anak kita. Kalau simpan dekat bank 4%, 5%. Tapi kalau dengan emas 20 tahun 30% setahun. Macam mana? Kan? Dan bila kita jadi emas pun sebenarnya kita sebagai ibu bapa payah jadi nak pinjam, nak belanja duit raya anak kita, duit anak kita. Tapi kalau kita tengok dekat akaun bank dia orang, kita belek akaun bank dia orang, login ke apa kan, banyak duit raya, duit anak aku ni, pinjamlah sikit. Hati-hati tuan-puan, jangan sampai kita berhutang dengan anak-anak kita sendiri. Jangan. Ni siapa ni? Sakmaidi. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih kerana sertai sesi saya, sesi live saya. Okey. Jadi tuan-puan, nampak tak ilmu kita hari ini? Okey, tuan-puan ada anak kan? Ada anak berapa orang? Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Mereka semua pasti akan dapat duit raya sendiri, mereka sendiri nanti. Ya, mereka akan dapat duit raya diorang. Jadi, buatlah tindakan yang bijak. Kalau tuan-puan rasa nak buka akaun emas, macam mana ni Kak Suzy? Okey, boleh hubungi Kak Suzy nanti. Okey? Boleh hubungi Kak Suzy. Kalau tengok apa dekat YouTube, dekat FB ni apa semua, boleh tengok dekat Hida Kak Suzy tu. Hida tu dah Kak Suzy tulis siap-siap ada nombor phone Kak Suzy. Okey? Kalau dekat TikTok ni boleh klik bio link saya. Okey? Untuk terus hubungi Kak Suzy. Kak Suzy akan bantu. Jadi tuan-puan, untuk simpanan emas ni sangat-sangatlah bagus untuk anak-anak kita di masa akan datang. Tuan-puan, jadilah ibu bapa yang bijak. Jadi ibu bapa yang bijak. Tuan-puan baru tahu tentang emas hari ni? Okey. Kalau baru tahu, tak tahu benda lagi, cerita banyak. Okey, nanti tuan-puan boleh lihat YouTube Kak Suzy, iaitu Suzy Isa Channel. Okey, kat situ Kak Suzy banyak kongsikan tentang kelebihan emas yang macam mana, kenapa kena simpan emas, tips-tips tentang emas, dan juga adalah berkaitan dengan keuangan. Kak Suzy dia punya niche lebih kepada keuangan lah. Okey, dan Kak Suzy lebih fokus kepada emas. Itu kepakaran saya. Ada lagi pakar-pakar lain, tak apalah, kita bahagikan lah. Okey, kita fokus satu. Jadi tuan-puan, dah dengar banyak ni perkongsian. Bila nak buat tindakan? Selagi mana tuan-puan tidak buat tindakan, selagi itulah tuan-puan masih tetap ditakut lama lagi. Nanti kalau tengok harga emas makin naik, tuan-puan akan rasa apa ada pun. Nampak? Tuan-puan akan rasa macam tidak berubah, macam simpan macam tula je. Sebab tuan-puan simpan di tempat yang biasa. Kita panggil biasa kat bank. Okey. Kalau tuan-puan simpan jadi emas, dia luar biasa sikit. Extraordinary. Ya. Dan simpanan ni pun bukan untuk anak-anak tuan-puan sahaja. Okey, simpanlah untuk diri kita sendiri juga. Dan akaun anak-anak tu kalau boleh tak payahlah kita nak gabung. Tak apa, anak saya guna satu nama saya sahaja. Nanti senang. Anak ada 3, satu nama saya sahaja. Saya tahu setiap bulan memang saya beli saya tahu memang setiap kali raya saya akan beli mereka 1 gram. Tuan-puan, nasihat saya, dengar nasihat saya ya. Okey, kalau boleh untuk akaun emas anak-anak, buka setiap seorang satu akaun masing-masing, supaya kita senang nak manage mereka.
Kerana tuan puan akan ada satu masa nanti tuan puan pun sendiri nak buat simpanan untuk diri sendiri tuan puan. Memanglah ada orang cakap, tak apa Puan Suzy, saya buat catatan, bla 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 ni apa tulis kat mana sini semua. Buat apalah nak pergi buat double kerja. Okey? Buat catatan tempat lain. Why not terus buka setiap anak satu akaun? Apa-apa transaksi dekat anak tu dah confirm anak tu punya transaksi. Okey? Tu satu hal. Satu hal lagi, kalau tuan puan campur dengan akaun tuan puan sebagai ibu bapa ni, campur je dengan anak-anak persimpanan, nanti akan sampai satu tahap nanti tuan puan akan pening. Pening sebab bila kita simpan emas ni, kadang-kadang kita simpan RM100. So RM100 kita akan dapat emas kurang lebih dalam 0.3256 gram. Contoh. Okey. So tuan puan ni macam kadang tak tahu, ni yang mana anak aku, yang mana dah lupa apa semua. Sebab kita kebanyakan sekarang memang secara online saja. Okey, kita tak ada dah buku akaun emas, belik-belik untuk ni kita nak catat ke apa semua. Perempuan tak ada. Daftar akaun emas pun free, percuma. Minimum RM100 simpan terus jadi hak anak tersebut. So buat apa kita nak susah-susah payah gabung-gabung akaun dengan kita? Anak-anak ni pun nanti akan ada income dia sendiri. Apa maksud income? Katakanlah mereka ni sangat cemerlang di sekolah nanti. So ada sekolah apabila hari-hari kecemerlangan, mereka ni dapat wang tunai. So mungkin wang tunai tersebut kita boleh masukkan dalam akaun emas mereka. Jadi kita tahu, yang ni tarikh ni, kenapa boleh simpan emas 2 gram ya? Ya tak ya, UPKK dia cemerlang, sekolah bagi duit. Nampak? Tu kadang sekolah bagi duit. Dia tak ada lagi mak bapak kadang-kadang bagi juga. Makcik, pakcik, pak saudara, mana-mana saudara dia yang kaya raya tengok anak-anak buah cemerlang ni bagi duit juga. Nampak? Macam mana kita nak manage akaun anak kita ni? Sebab tu saya suka nasihatkan, jangan gabung akaun emas anak-anak kita ni dengan kita, satu nama dengan kita. Kita pun sendiri, kita mesti pun ada kadang-kadang, bulan ni boleh simpan 100.5 je lah, bulan depan boleh simpan 100 sajalah, bulan akan datang nanti, ada bonus, okey simpan lebih sikit. So kita pun nak manage kita punya transaksi kita sendiri juga. So anak-anak kita pun boleh manage transaksi mereka sendiri ikut anak tersebut. Kalau ada anak 3, buka je 3 akaun. Sebab boleh buka akaun emas ni sedari mereka seusia 1 hari. 1 hari bila mereka dah pergi daftar dengan JPN, mereka dah boleh buka akaun emas. Tak ada masalah. Guna birth cert tu, birth certificate. Okey, tak ada masalah, boleh. So sebab itu suka untuk saya nasihatkan tuan puan untuk memudahkan kita manage akaun anak-anak kita, buka setiap seorang satu. Kalau ada 5 anak, buka 5. Sebab anak-anak ni apabila mereka membesar nanti, dia akan ada peringkat-peringkat dan juga akan ada pendapatan mereka sendiri. Pendapatan, ya. Itu tak tengok lagi kalau si anak ni terror sukan, suka masuk mana-mana pertandingan luar-luar. Luar-luar ni maksudnya kadang-kadang dia ni pandai melukis. Okey, kita pun hantar dia melukis dekat pertandingan-pertandingan, kadang-kadang ada dekat pasar raya lah, dekat mana-mana peringkat lah, mana-mana tak kisahlah. Ataupun dia ni terror main chess. Dia pergi bertanding, dia menang, dapat duit. So duit tu kita boleh simpan, tukar jadi emas sikit. Selain daripada sedikit, mungkin untuk diorang belanja, pergi keperluan diorang ke. Ya. Kenapa Kak Suri berani cakap ni? Sebab inilah yang Kak Suri lakukan pada anak. Saya anak seorang. Okey, terus terang saya cakap, pada peringkat awal saya tak buka pun akaun emas anak saya. Saya gabung dengan nama saya. Okey, cerita saya Ni anak seorang ni. Okey, saya gabung dengan nama saya. Okey, sampai satu tahap saya dah confused. Anak saya dah simpan banyak mana? Aku
Aku dah simpan banyak mana yang bulan 1 itu rasanya simpan lebih. Yang ni walaupun kita tengok transaksi, kita dah jadi konflik. Okey? Yang ni yang anak ke yang aku? Alamak, kita dah puas pula perah otak kita ni sebab kita lupa buat catatan. Okey? Kita pula kena ambil pula buat satu ni. Okey, anak beli tarikh ni, beli banyak ni, tarikh ni banyak ni, tarikh ni banyak ni. Saya nampak? Kita pula beli ni. Kalau untuk setahun transaksi okey lagi tuan. Kalau makan 2-3 tahun, 5-6 tahun, banyak-banyak tahun, pening. Serius saya cakap pening. Okey? At the end, lalas, okey tak apalah. Saya buka je akaun dia. Kenapa dulu tak nak buka? Yelah, saya fikir malas nak kacau. Macam senang. Kita fikir senang. Tapi sebenarnya lagi susah banyak. Sekarang dia dah ada akaun dia sendiri, senang saya nak manage. Duit dia pop masuk je. Duit saya pun masuk saya. Jadi saya tahu income yang saya, simpanan saya tahu banyak mana. Untuk anak, saya tahu dia pun banyak mana. Jadi kita tak perlu nak runsing, tak perlu nak pening kepala. Ini sebenarnya cerita ketika awal-awal Public Gold buat akaun emas dahulu. Saya tak nampak lagi dia punya pro and con dia. Sebab itulah saya gabungkan ketika masa tersebut. Hai Syuk. Waalaikumsalam. Hai Syuk. Hai. Terima kasih Syuk. Masuklah kakak. Okey. Jadi untuk akaun emas anak-anak, setiap seorang anak perlu ada akaun emas masing-masing. Walaupun sekadar kita nak simpan dia, tak apalah RM100. Tak apa, simpan RM100. RM100 setahun. Tak apa, simpanlah RM100 setahun. Emas duduk dalam akaun tu, dia takkan berubah gram emas dia tu. Dan dia juga takkan beranak. Emas tak beranak. Habis tu macam mana nak untung Kak Suzy? Kalau kita simpan duit dalam bank, duit tu akan beranak. Apa istilah beranak ni? Bermakna dapat dividen, lepas tu dia nampak top up. Kalau dulu simpan 100, setahun dapat 4%, adalah nampak RM104. Contoh. Tapi emas kalau kita dah simpan RM100, katakanlah hari ni kan beli RM100, dapatlah emas sebanyak 0.3279 gram. Okey, katakanlah setahun tak top up apa benda, maka selepas setahun emas tersebut tetap kekal ada 0.3279 gram. Dia takkan bertambah, dia takkan berkurang. Malah Public Gold pun simpan dalam akaun emas gap tak ada dikenakan apa-apa charge. Simpan setahun nanti kami tolak 1 gram. Tak ada tuan-puan. Tuan-puan simpanlah setahun, tak usir, tak tengok selama setahun ni, dan lupa pun username ke apa benda. Bila ingat balik, tengok-tengok, ada 0.3279 gram. Itu dah simpan setahun yang lalu. Kekal sama. So, kat mana dia untung? So, lihatlah harga emas ketika masa tersebut. Kalau dulu masa simpan tu, harga emas RM280 segram. Hari ni harga emas RM305 segram. Kat situlah keuntungannya simpan emas ni. Kerana harga emas ni meningkat untuk jangka masa panjang. So, itulah kelebihan emas. Jadi, sebab itu saya sangat sarankan tuan-puan semua ada anak. Kalau tuan-puan ni ada cucu, nasihatkan si anak untuk buka akaun emas untuk si cucu tu. Kalau katakan anak tak nak simpan, kita ni nenek ni nenek nak simpan untuk anak-anak cucu-cucu kita ni, tak apa, kita buka akaun emas cucu-cucu kita. Kok-kok kita ni baik hati, nenek yang baik hati. Okey, nenek buk, nenek kaya dan bergaya. Okey, tak apa, buka akaun emas untuk cucu-cucu, simpan emas untuk mereka. Kalau mak ayah diorang tak nak simpan, tak apa, kita sebagai nenek yang faham tentang rahsia simpanan emas ni, jadi bukalah akaun emas tersebut untuk cucu-cucu. Saya ada seorang customer kat bila juga, dia asal ada cucu baru lahir. Okey, cucu tersebut dapat 1 dinar. Wah, bestnya. Yo, dapat 1 dinar. Nampak? Ni atuk vote Atuk banyak duit. Okey. Jadi, tuan-puan, saya dah kongsi dah setengah jam dah. Saya dah kongsi apa kelebihan dia. Jadi, saya harap
Tuan-puan, buatlah tindakan yang bijak. Okey, buatlah tindakan yang bijak. Jangan menyesal di kemudian hari. Buatlah tindakan. Tunggu ni, 5 hari lagi nak raya. Okey, ingat. Asal nampak sampul duit raya anak-anak, kumpul semua. Okey, sekurang-kurangnya 70% ke 80% sahaja duit emas. Jangan biar anak kita belanja semuanya. Okey, jangan biarkan anak kita belanja semuanya. Beli barang-barang, beli toys ke apa ke. No. Jangan. Okey? Alright, dah Zuhur dah. Okey. Jadi saya pun dah live 40 minit dah, lebih dah pula 10 minit. Okey? So, ini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Moga video ini bermanfaat untuk tuan-puan. Standby untuk raya ni minggu depan. Jadi tuan-puan boleh buat decision yang bijak untuk anak-anak. Nak hubungi Kak Suzy, nak tanya, nak tanya step macam mana nak buka akaun emas, boleh hubungi Kak Suzy. Baik? Kak Suzy akan bantu. Okey, nombor telefon Kak Suzy 011. Okey, salin 10. Mudah je nak ingat. 917 dan 916. Okey, itulah nombor saya untuk dihubungi dan tuan-puan boleh mesej saya atau call saya. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, dalam kekangan waktu ni ke apa ke, Kak Suzy akan cuba balas dan Kak Suzy akan cuba bantu tuan-puan. Okey, dan kalau nak tahu lagi ilmu-ilmu yang banyak tentang emas ni, okey, mungkin kalau tuan-puan dari TikTok tengok, TikTok Kak Suzy tak aktif sangat. Jawapannya ya, saya tak aktif sangat kat TikTok Okey, tapi kalau tuan-puan pergi dekat YouTube saya, insya-Allah kat situ tuan-puan boleh nampak banyak video-video saya yang mana saya kongsikan pelbagai ilmu-ilmu tentang tips-tips keuangan dan juga tips-tips berkaitan emas.